tajuk ni kita dah sampai kan? Cuma tak habis lagi, betul tak? Yang hari Senin hari tu kita bincang pasal apa? Ingat tak hari Senin? Bincang pasal? Pengenalan dah? Tak bincang. Kita buat pasal group assignment tu. Maknanya kita tak bincang langsung bab 3 ni? Tak langsung. Okay. Tak apa. Kita tengok bab 3 hari ni. Okay, bab 3 kita akan membincangkan tentang isu ilmu ketamadunan berkait dengan tamadun Melayu. Okay, berkait dengan tamadun Melayu. Okay, dekat depan saya ni ada buku daripada pengembara Ibnu Battuta dalam Musafir Islam. Dan buku ni dia menceritakan tentang bagaimana keadaan alam Melayu ketika itu yang ditulis oleh Ibnu Battuta berkenaan dengan kedudukan tanah Melayu. Sebab masa tu banyaklah kita kata kawasan-kawasan yang kita kata yang menjadi tempat Ibnu Battuta berlayar mengembara di kawasan-kawasan di Asia Tengah, di Afrika, dan di Asia ataupun di alam Melayu pun ada jugalah kalau kita tengok kalau di dalam Asia Tenggara 272. Memang kalau menariknya dia menceritakan tentang suasana suasana apa namanya ni? Ada masuk kat sini. Okay, di sini dia melihat tentang bagaimana keadaan negara alam, bukan negara lah, kawasan alam Melayu, tapi dia sebut kat sini perjalanan dia daripada China lah. Okay, so hasil pembelajaran dalam tamadun Melayu, kita akan menerangkan tentang asas-asas pembentukan tamadun Melayu, menjelaskan kesinambungan antara tamadun Melayu dan Malaysia, mengenal unsur-unsur tamadun Melayu sebagai dasar kebangsaan Malaysia, dan kandungan dia adalah dari segi konsep Melayu, asas tamadun Melayu, pandangan semesta tamadun Melayu, teori kedatangan Islam ke alam Melayu, kesan Islam dalam tamadun Melayu, sejarah pencapaian tamadun Melayu dan pencapaian dalam pelbagai bidang. Okey, dalam pengenalan kita melihat bahawa tamadun Melayu ini adalah dibentuk oleh masyarakat Melayu yang berada di wilayah Asia Tenggara. Bila disebut sebagai Asia, pasti kita akan tergambar di kawasan Asia ni dia terlibat dengan kawasan-kawasan yang disebut sebagai kawasan kepulauan Melayu. Dan kita juga dulu kita kenalkan Asia Tenggara ni dengan keadaan yang kita kata banyak berunsurkan kawasan ini adalah kawasan Melayu, di mana dia dikenali sebagai gugusan kepulauan Melayu pertama, atau disebut sebagai Nusantara atau alam Melayu, ataupun disebut sebagai gugusan kepulauan Melayu Indonesia. Dia ada banyak nama lah, dia digunakan untuk merujuk kepada kawasan Melayu. Okey. Bila kita menyebut tentang kepulauan alam Melayu ni, dia termasuklah Indonesia, selatan Thailand, Sulu, termasuk dengan kita punya kawasan yang meliputi kawasan dulu disebut sebagai
pentas Sunda pentas Sunda ataupun Sundaland itu adalah kawasan Asia Tenggara ataupun disebut sebagai alam Melayu. Dan dua perkara yang mewarnai tamadun Melayu adalah bahasa dan juga agama. Yang pertama, bahasa dia adalah Melayu dan agamanya adalah kebanyakannya Islam. Okey. Konsep Melayu ini kita lihat dia ada istilah Melayu yang merujuk kepada ras genetik atau biologi, di mana iaitu sekumpulan manusia yang memiliki ciri genetik yang sama dan juga ianya berasal daripada alam Melayu. Okey. Dan seterusnya, kebudayaan Melayu adalah merujuk kepada pegangan dan amalan yang berteraskan agama, iaitu agama Islam dan adat resam masyarakat Melayu. Jadi kalau orang tanya kita, apa konsep Melayu? Apa tanda-tanda kita nak mengenali itu Melayu? Jadi mungkin dari segi 3 perkara kita dah tahu, bahasa, adat istiadat dan agama. Tetapi selain daripada adat istiadat, agama dan juga bahasa, kita juga merujuk kepada genetik. Okey. Genetik ataupun disebut sebagai kumpulan yang memiliki genetik yang sama. Begitu juga dengan kebudayaan, ada amalan dan agama. Okey, jadi di sini kita melihat kepada alam Melayu merangkumi kawasan Kepulauan Melayu yang merentasi Asia Tenggara hingga sepadan Australia. Orang Melayu yang merantau melepasi Kepulauan Melayu ini akan digelar sebagai Melayu diaspora. Sebab Melayu diaspora ni kebanyakan mereka yang dah merantau keluar daripada kawasan alam Melayu lah, pergi ke Cape Town, pergi Afrika Selatan, pergi ke Hawaii, ada yang pergi sampai ke Afrika, ada yang pergi sampai ke Amerika pun ada. Pergi ke sampai merata seluruh dunia ada. Seluruh dunia mereka ada. So di sinilah kita menggelar mereka sebagai Melayu diaspora. Dan jika kita lihat tentang kita kata nama Melayu tu, di mana Melayu ini dulu dia merujuk kepada golongan yang tinggal di kawasan pergunungan, ada yang tinggal di kawasan pergunungan dan juga lautan, ataupun dikenali sebagai orang laut. Ini antara kita kata aktiviti yang banyak dilakukan oleh golongan masyarakat Melayu ini. Mereka sebab tu mereka ni pakar dalam bidang pelayaran dan lautan atau kerajaan maritim ketika dahulu. Kalau kita tengok kerajaan Sriwijaya, kerajaan Majapahit, kerajaan Pasai, Samudra Pasai, Perlak. Madam. Ada orang nak masuk lagi. Ada kerajaan Pasai, Perlak, Patani dan sebagainya. Mereka ini adalah antara golongan masyarakat yang kita kata yang mereka ni memang ada kepakaran dalam bidang pelayaran. Okey. Dan kapal-kapal layar pun kebanyakan katakan dibuat oleh masyarakat ataupun bangsa genetik Melayu lah. Menurut Ibnu Battuta, dia mengatakan semasa dia pergi ke Asia, dia mendapati bahawa penduduk di Asia ini mereka kebanyakan mereka adalah memeluk agama Hindu dan Buddha. Kebanyakan mereka ini mempunyai kepercayaan agama Buddha dan Hindu. Okay. Kemudian dia mengatakan bahawa
di dalam di mana kawasan-kawasan yang kalau kita lihat kedudukan masyarakat Melayu ini, mereka ada dua agama yang kebanyakan mereka percaya, iaitu agama Hindu Buddha sebelum kedatangan Islam, dan satu lagi agama bukan agama, kepercayaan, dia bukan agama tapi dia adalah kepercayaan, iaitu animisme. Jika kita nak melihat Melayu ni, sebenarnya di dalam perlembagaan ni macam saya sebut tadilah, dia menunjukkan tentang bahasa, agama dan juga amalan, adat istiadat lah. Jadi agama tu Islam, bahasa Melayu, adat istiadat Melayu. So melihat kepada keadaan di mana orang-orang Melayu dahulu, kedudukan kita kata hierarki kepada masyarakat Melayu atau struktur sosial orang-orang Melayu ketika dahulu, kita tengok dia punya kedudukan kasta, dia pun ada kasta dia juga. Walaupun kata Hindu atau India saja ada kasta, tapi bangsa Melayu juga ada kasta ketika dahulu. Baik mereka ni lebih kurang kita kata ada kepercayaan antara Hindu Buddha tadi tu. So di sini kita lihat bahawa masyarakat Melayu ketika itu mereka melihat kedudukan struktur sosial mereka, adanya raja, ulama, pembesar, pedagang dan petani. Tetapi kalau kita tengok struktur ni, dia ada yang kata, kalau kita tengok struktur kasta Hindu, dia ada Brahmin, Ksatria, Vaishya dan Sudra. Mana yang Brahmin ni dia peringkat para pendeta ataupun golongan yang dia kata hampir dengan Tuhan lah. Dan yang kedua tu adalah Vaishya ke Ksatria, ingat dah, Vaishya kot. Dia adalah raja, di bawah raja tu dia adalah Vaishya, Ksatria, Vaishya, Ksatria. Lebih kurang sama, takut dari saya terbalikkan tapi di situ dia merangkumi ahli golongan pembesar atau para pembesar, para bangsawan gitulah. Dan di bawah bangsawan dia ada para pedagang, petani yang bekerja biasa tu, dan di bawah tu dia adalah sudra, iaitu hamba lah macam lebih kurang. Dan kedudukan struktur orang-orang Melayu pun lebih kurang sama. Dia ada raja, tetapi dia raja dulu. Tapi kalau kasta Hindu dia ada ulama atau pendeta tu duduk di atas sekali. Di atas pada raja. Tapi kalau untuk yang masyarakat Melayu ni, dia raja dulu, baru dia kedudukan dia tu baru dia pergi kepada ulama, para pembesar atau pembangsawan, kemudian pergi para pedagang dan petani dan juga hamba. Di bawah tu baru dia sebut hamba. Di mana hamba ni adalah golongan yang memang terikat dengan tuannya, dan golongan ahli para pedagang atau petani ni adalah mereka yang telah diberi kebebasan, kemerdekaan, bukan hamba lah. Yang dah dimerdekakan, maksudnya gitulah. Jadi kedudukan tu lebih kurang sama juga. Jadi kemunculan tamadun Melayu sebenarnya dikaitkan dengan kemunculan bagi kerajaan pusat, kerajaan Melayu. Ada pusat bagi kerajaan Melayu. Kita tengok asas kepada pembentukan tamadun Melayu, di mana masyarakat Melayu dikatakan mula bertapak sejak 5,000 tahun dahulu. Jadi kemunculan tamadun dan masyarakat Melayu ini adalah kita kata berteraskan kepada penguasaan pertanian. Memang mereka ni kalau petani, menjadi nelayan, memang itu bidang mereka dulu. Amalan mesyuarah dalam kalangan masyarakat Melayu juga mencerminkan nilai kesamaan anggota masyarakat, iaitu lazimnya diamalkan dalam kalangan masyarakat desa. Manakala golongan istana, mereka adalah berkuasa mutlak. Kita lihat bahawa masyarakat Melayu ni dia suka gotong royong, dia suka bermuafakat. Bila buat kenduri kendara ke apa ke, mereka sangat friendly, sangat bantu-membantu dulu masyarakat Melayu ketika dahulu.
berbeza dengan masyarakat Melayu sekarang moden. Kita dah memang kalau buat kenduri pun kita kata buat catering saja, tak maulah menyusahkan tuan rumah kan. Nak menyediakan berbagai-bagai apa kita kata menyediakan pelbagai peralatan ataupun juadah untuk para tetamu datang kan. So senang sekarang ni, kita petik jari, ada duit je kita boleh order sahaja. Okay. Dan ini menyebabkan kita kata kita hilang identiti kita dalam masyarakat Melayu ketika dahulu yang memang suka kepada amalan bergotong royong. Okay. Nilai-nilai luar turut mempengaruhi masyarakat Melayu seperti Hindu, Buddha, Islam, puasa barat. Nilai-nilai ni memang banyak memberi pengaruh yang besar dalam masyarakat Melayu. Dan istimewanya masyarakat Melayu ni boleh menyesuaikan berbagai-bagai nilai tempatan dan luar. Sebab masyarakat Melayu ni dia sangat pandai entertain orang, masyarakat daripada luar ataupun tetamu daripada luar. Sebab tu mereka ni disenangi, disayangi oleh pembesar-pembesar atau raja-raja di negara luar, maksudnya China kan, Arab, India. Memang mereka sebab mereka macam suka sangat datang ke alam Melayu ni sebab mereka ni dihargai dan disayangi. Sebab tak perlu Madam, maaf ganggu. tak perlu ada pasport, tak ada visa, permit ke apa ke, semua dokumen-dokumen tu semua tak perlu. Apa yang perlu adalah semangat, kita kata semangat mereka untuk sama-sama memberi apa kita kata hubungan interaksi dengan masyarakat luar. Madam, maaf mengganggu. Luqman nak masuk dia tadi. Yelah, masuk lambat lah saya. Lain kali masuk awal Lain dia problem dia. Please tolong isi kehadiran lambat sangat ni setengah jam dah. Kalau boleh dalam minggu depan, baik kalau lambat sangat bagi tahu Okay, kita teruskan So kita tengok pada keadaan selepas tu adalah di mana kedudukan masyarakat Melayu ini dipengaruhi dengan pelbagai unsur-unsur luar, dan masyarakat Melayu juga sangat menyayangi dan menyanjungi masyarakat luar datang daripada negara-negara yang pelbagai. So di sini kita lihat kedamaian, kebahagiaan, ketenangan, kesenangan sama-sama dikongsi. Sebab tu dulu kita kata kenapa mereka tak ada banyak berlaku perebutan kuasa. Berlaku sebelum kita tengok sebelum kerajaan, penubuhan kerajaan Melayu Melaka. Memang banyaklah kita kata rapasan kuasa tu berlaku daripada kerajaan ni kepada kerajaan ni kan, bertukar-tukar lah, maknanya bertukar-tukar tangan. Tetapi selepas penubuhan kerajaan pusat di Melaka dan Islam itu sampai, banyak perubahan struktur pemerintahan itu telah pun berubah dan banyak memberi kejayaan yang besar kepada masyarakat Melayu di Melaka ketika itu. Dari segi kemunculan tamadun Melayu hasil penguasaan laluan dagang, wujudnya kerajaan Melayu seawal tahun dahulu seperti di Lembah, Bujang, Kedah, Kuala Selingsing, Perak, dan membuktikan terdapat pelabuhan-pelabuhan yang mengendalikan perdagangan. Okay.
Okey, wujudnya kerajaan-kerajaan Melayu seawal 2500 tahun dahulu seperti di Lembah Bujang di Kedah dan di Kuala Selingsing di Perak, dan membuktikan terdapat pelabuhan yang mengendalikan perdagangan tersebut. Kalau kita tengok dulu pada mungkin itu di awal, peringkat awal di mana proses perhubungan yang berlaku antara kerajaan-kerajaan luar dengan kerajaan-kerajaan tempatan di Semenanjung ketika itu, laluan dagang itu antara laluan yang dikomersialkan untuk para pedagang datang singgah ke utara pada waktu itu. Mungkin pada waktu itu ada yang mengatakan bahawa Islam ni sebenarnya dah sampai lama, bukan abad ke-15, ke-16 sebenarnya, tapi dia lebih kepada awal abad ke-7 lagi memasukkan Islam ke alam Melayu, tapi tak tahulah di peringkat, sebab itulah kita tak ada catatan yang mencatatkan tentang awalnya Islam tu sampai pada abad ke berapa pun, semua tu tak ada catatan yang kita kata yang tepat lah, cuma teori sajalah yang boleh merungkaikan kedudukan tahun tersebut, sama ada awal ataupun di abad yang pertengahan. Di situ kita tengok pelayaran oleh Ibnu Battuta pun dia melihat tentang keadaan kedudukan Asia Tenggara pada ketika itu. Memang dia kata masyarakat Melayu ketika itu memang hidup dalam keadaan yang sangat harmoni, aman damai, saling kita kata Melayu, India, Cina saling kita kata sama-sama berkongsi pelabuhan, berdagang barang-barang yang datang daripada pelbagai negara. Dari segi hubungan yang strategik, dia kata dalam perdagangan antara India dan China adalah di Selat Melaka, yang menghubungkan Teluk Benggala dengan Laut Cina Selatan. Jadi dia kata ia merupakan satu pusat dalam sistem pelayaran bermusim lah, yang mana kapal-kapal yang melintas di Teluk Benggala ke arah timur dan pada musim panas biasanya tidak dapat sampai ke China sebelum sampai angin monsun, angin timur laut yang mula bertiup. Sebab kita kan kawasan Melaka ni kan dilindungi oleh angin monsun kan. Jadi banyaklah para pedagang ni memang mereka suka datang ke alam Melayu ketika itu. Lebih-lebih lagi Melaka lah. Kita tengok antara nilai yang dapat dilihat berteraskan kepada aktiviti perdagangan ini, antaranya wujudnya hubungan interaksi dengan masyarakat luar, bersifat terbuka, menghormati undang-undang tempatan, dan juga mereka mengambil kira tentang pandangan pihak-pihak lain. So di sini kita suka bila kita nak highlight tentang hubungan interaksi tadi tu, di mana hubungan interaksi ini bukan hanya terjalin begitu sahaja, di mana berlakunya perkahwinan campur di situ antara penduduk tempatan dengan masyarakat luar tadi tu, daripada orang Cina ke orang India ke orang Arab ke kan, ada yang berkahwin dengan penduduk tempatan dan mereka menetap di situ, dan mereka juga percaya kita kata mempelajari budaya-budaya asal di Asia pada waktu itu. Dan selain daripada itu, kita lihat berlakunya pembentukan empayar Melayu sebelum Islam, di mana bentuk awalnya itu adalah dipengaruhi oleh agama Hindu-Buddha dan juga daripada kerajaan Melayu awal lah. Ianya dapat dilihat kita kata dalam monumen-monumen keagamaan seperti Candi Lembah Bujang, Candi Borobudur, Indonesia, Angkor Wat, Kemboja. Jadi Candi Lembah Bujang, Candi Borobudur, Angkor Wat, Kemboja ni semuanya adalah peninggalan monumen yang membuktikan tentang agama terawal orang Melayu ketika itu adalah agama Hindu-Buddha serta agama dan ajaran ataupun kepercayaan animisme. Tapi ada orang tanya Prof saya hari tu, Prof saya kata ada tanya, nak tanya satu perkataan lah, nak tanya satu pertanyaan lah, adakah agama Hindu dulu ke ataupun Buddha yang mula-mula sampai ke alam Melayu ni? Agama apa? Hindu ke Buddha? Sebab kita sebut Hindu Buddha kan, tak sebut Buddha Hindu. Mana terawal?
Jadi jawapan Prof yang disebut mungkin dia banyaklah data-data atau maklumat-maklumat yang Prof saya dapat iaitu daripada Prof saya bernama Datuk Paduka, nama dia daripada Alam Melayu Atma, kalau tahu dekat UKM tu kan, dia memang pakar dalam bidang ni lah. Dia cakap bahawasanya sebenarnya kalau kita nak tahu kedatangan Islam ke Alam Melayu memang lambat sikit lah, tapi agama yang terawal sebenarnya bukan Hindu, walaupun kita letak Hindu dulu sebenarnya yang terawal adalah ajaran Buddha. Dia Buddha dulu baru Hindu. Dia terbalik sebenarnya. Kita sebut Hindu Buddha macam Hindu dulu kan, tetapi sebenarnya bukan Hindu sebab Hindu ni banyak belah India lah, dia tak banyak pergi ke tempat lain. Yang banyaknya Buddha ni dia banyak banyak pensinggahan dan kawasan-kawasan. Kalau kita tengok Thailand pun Buddha juga, betul tak? Sebab kita dekat dengan Thailand kan. Kalau Vietnam ke Kemboja ke belah-belah atas sana pun kan, Myanmar ke, banyak Buddha kan, betul tak? Kalau di Indonesia dulu pun banyak Buddha di ajaran Buddha. Tapi Buddha ni pun dia ambil langsung ajaran asal dia pun daripada Hindu. Macam itulah. Okay. Jadi binaan kuil-kuil tersebut telah memberi gambaran tentang ketinggian kesenian tersendiri masyarakat Melayu ketika itu. Jadi empayan Melayu yang besar dan luas adalah disebut sebagai dua empayar, iaitu Funan dan Sriwijaya. Dua-dua empayar ini kalau kita kaji adalah merupakan pusat laluan dagang yang paling masyhur, yang paling besar ketika itu. Jadi ada dua, iaitu Funan dan Sriwijaya. Okay. Kerajaan Melayu seperti Langkasuka dan Beruas di Tanah Melayu dan Sriwijaya dicatat di dalam catatan sejarah sarjana India dan China. Jadi di sini kita lihat bagaimana proses yang berlaku di mana kedudukan masyarakat Melayu ketika sebelum Islam. Mereka kebanyakan mempunyai kerajaan yang bernama Langkasuka, Beruas, Funan, Sriwijaya dan banyak lagi lah. Jadi ini antara nama-nama dahulu sebelum Islam. Berbeza dengan selepas kedatangan Islam, di mana kedatangan Islam telah membentuk satu tamadun Melayu baru, di mana dia menjadikan tamadun Melayu gemilang seperti Kesultanan Melayu Islam, Aceh, Pasai, Perlak, Patani, Johor Riau yang menjadi pusat intelektual dan persuratan Melayu. Jadi kalau orang tanya kita beza antara kedudukan Melayu zaman sebelum Islam dan selepas, macam mana beza? Kalau kita kata yang pertama dari segi kedudukan pusat kerajaan dia lah, yang tadi saya sebut. Apa dia? Yang mana kita memberi tumpuan kepada kerajaan awal dahulu seperti Langkasuka, Beruas, Sriwijaya dan sebagainya. Yang selepas Islam terdapat kerajaan Aceh, Pasai, Melaka, Perlak, Patani, Johor Riau. Seterusnya hasil karya yang dihasilkan antaranya hikayat Raja-Raja Pasai. Dia ada hikayat Amir Hamzah, hikayat Hang Tuah, Hukum Khanun Melaka, Laut Melaka, ada Raja-Raja Melayu, Selalatu Salatin, berkaitan dengan cerita sejarah Melayu. Antara tokoh ilmuwan Melayu yang lahir pada zaman ini antaranya Hamzah Fansuri, Arsyad Al-Banjari, Syekh Daud Al-Falqani serta Yusuf Al-Makassari. Ini nama-nama tokoh ilmuwan Melayu. Istana, masjid, sekolah, pondok, madrasah adalah pusat pengembangan ilmu pada ketika itu. Bahasa Melayu adalah bahasa ilmu dan juga sebagai bahasa perhubungan, disebut sebagai lingua franca. Pelaksanaan undang-undang Islam dan adat seperti Hukum Khanun Melaka, Undang-Undang Laut Melaka adalah bukti kepada ketamadunan Melayu Islam. Okey, kita masuk kepada teori kedatangan Islam ke alam Melayu. Yang pertama dibawa daripada India. Jadi arah kedatangan Islam ke Asia Tenggara ni dia tak boleh nak fokus kata satu tempat je. Dia ada tiga kalau kita tengok teori di sini. Dibawa daripada China dan Champa dan dibawa daripada Arab. Ada tiga teori datang Islam ke alam Melayu. Kita tengok daripada India. Kebanyakan sarjana barat
menyokong teori ini seperti Snot Hangroji, B. Harrison, Thomas Ono dan Mokyute. Mereka berpendapat Islam dibawa ke alam Melayu oleh para pedagang India Muslim yang mana datang daripada India. Pendapat Mokyute bahawa Islam dibawa daripada arah Gujarat India. Mokyute kata hujahnya wujud persamaan batu nisan di Pasai dan di Gresik. Sama seperti di Gujarat, dia kata. Hujah dia gitulah, dia nak kata Islam tu daripada Gujarat India. Manakala Thomas Arnold mengatakan Islam dibawa daripada arah Benggala ataupun Malabar. Dan hujahnya dia kata persamaan mazhab di daerah ini dengan alam Melayu adalah hampir sama. Itu mazhab Syafi'i. Okay. Kebanyakan hujah teori sarjana barat ini tidak diterima kebanyakan oleh sejarah kerana fakta yang tidak kukuh lah. Tapi kita boleh terima sebenarnya sebab banyak juga kita kata para pedagang daripada India ni sampai ke alam Melayu yang berhubung dengan kerajaan Melayu ketika itu. Seterusnya Islam dibawa daripada Cina dan Champa. Menurut laporan Cina Islam orang Arab telah sampai ke China pada zaman dinasti Pang lagi, dia kata. Wahab Abi Kabsyah adalah utusan Rasulullah dan sampai ke Kanton dan telah meninggal di situ. Khalifah Saidina Osman juga telah mengutus Sa'ad bin Abi Waqqas ke Kanton dan telah membina masjid di situ. Pada tahun 878 Masihi tercetusnya satu pemberontakan di Kanton dan ekoran rasa tidak puas hati terhadap pencapaian ekonomi orang Islam. Berlaku pemberontakan itu di mana keadaan ini telah mendorong orang Arab Islam melarikan diri mencari perlindungan hingga ke alam Melayu. Ini yang menyebabkan kita kata ni pun datang pada orang Arab juga kan. Jadi antara putih Islam itu disebarkan oleh oleh orang Arab Islam dari China ke alam Melayu adalah dari segi penemuan batu nisan bertarikh 1039 Masihi dan tugu yang tercatat hukum Islam adalah 1025 Masihi iaitu di Champa. Champa ni dia dekat dengan Funan sana-sana Kemboja tu. Dekat-dekat lah China juga kawasan lebih kurang kan. Jauh sikit lah China lah. Penemuan batu bersurat di Kuala Berang Terengganu juga dicatatkan tentang penemuan tersebut. Sarjana yang menyokong teori ini antaranya S.G. Fatimi dan R.O. Winston. Jadi mereka bersetujulah kata Islam daripada China dan Champa. Kemudian kebanyakan ahli sejarah termasuk sarjana tempatan seperti Dr. Said Muhammad Naqi Al-Atas dan Dr. Hamka menyokong teori ini. Hujahnya dia kata bukti Islam dibawa terus daripada Arab, pengaruh tulisan Jawi yang pertama dia kata. Yang mana dia sama dengan tulisan Arab, cuma terdapat penambahan untuk disesuaikan dengan sebutan tempatan yang tidak disebut dengan jelas oleh orang-orang Arab. Ca, ga, nga, pa, nya kan. Jadi perkataan ini ditambah dalam huruf hijaiyah untuk dia lengkap menjadi bahasa Arab itu bukan kepada tulisan Jawi. Jadi cara tata bacaan Al-Quran di alam Melayu juga dilihat mirip dengan tata bacaan di Arab dan tidak mirip dengan bacaan orang India dan China. Manakala dari segi pengislaman, Raja-Raja Melayu diislamkan oleh para pendakwa Islam daripada Arab seperti Maharaja Delbadur Kedah pada tahun 1136 Masihi, iaitu diislamkan oleh Syekh Abdul bin Syekh Ahmad daripada Yaman. Seterusnya para miswara telah diislamkan oleh Syekh Abdul Aziz daripada Jeddah dan dia telah menukar nama kepada Sultan Muhammad Shah. Pada raja tukar kepada sultan. Istilah tu bertukar. Pengaruh istilah dan perkataan Arab seperti kitab, ilmu, kerusi, sultan, syukur itu adalah daripada nama-nama Arab dan nama-nama penggunaan binti juga daripada Arab. Dia banyak sebenarnya kalau kita nak tengok nama-nama Arab yang diasimilasikan ke dalam bahasa Melayu tu banyak. Contoh hari pun hari Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Yaumu Isna, Yaumu Sulasa, Yaumu Arbi'a, Yaumu Khamis, Yaumu Jumaat, Yaumu Sabtu, Yaumu Ahad itu adalah daripada bahasa Arab. Jadi kita pun ambil daripada bahasa Arab untuk hari perkataan
Nombor-nombor tu tak adalah, kita ambil pada Arab. Kemudian hubungan perdagangan antara Arab dan alam Melayu juga telah lama terjalin sejak sebelum kedatangan Islam lagi. Okay. Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan dikatakan telah berdakwah ke atas kerajaan Hindu di Sriwijaya. Kajian menunjukkan kebanyakan raja-raja Melayu seperti Brunei, Aceh, Patani, Champa, Pahang, Johor, Terengganu, Perlis. Kalau mereka ni kebanyakan adalah daripada keturunan Ahlul Bait, iaitu keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia syekh-syekh ni kan, Said Syekh ni kebanyakan mereka percaya daripada Ahlul Bait. Kesan Islam dalam tamadun Melayu. Kalau kita tengok pada kesan banyak kesan dia, tapi kita ambil yang terawal dulu. Kesan yang pertama adalah kesan daripada akidah. Bila orang tanya kita kesan kedatangan Islam apa yang kita boleh lihat, yang kita ambil spesifik dulu. Yang pertama akidah. Kita bahagikan kepada akidah dulu. Di mana kedatangan Islam ini telah pun merubah kepercayaan, corak hidup dan pandangan semesta masyarakat Melayu daripada kepercayaan Hindu, Buddha dan animisme. Masyarakat Melayu mempercayai dan mengimani Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Antara asas pandangan semesta tamadun Melayu Islam, yang pertama, percaya kepada Allah yang Maha Esa, pencipta, pentadbir serta pemelihara alam. Jadi kalau orang tanya kamu apa pandangan semesta tamadun Melayu, kamu kena cakap percaya kepada Allah sebagai pencipta, pemelihara dan pentadbir. Jadi you kena explain benda tu secara jelas sebab dia merangkumi hal-hal berkaitan dengan kepercayaan. Kemudian dia merujuk kepada konsep perhitungan dan pembalasan di hari akhirat, serta yakin kepada pembalasan amalan baik dan sebaliknya. Dan seterusnya adalah menghormati maruah dan martabat manusia, keadilan dan kebebasan, kesederhanaan dan keseimbangan dalam hidup, iaitu jasmani, rohani, emosi dan akal. So di sinilah kita kata terbinanya rasa keindahan Islam itu di mata orang Melayu ketika itu adalah daripada kita kata mereka melihat perbandingan agama sebelum ini mungkin tidak sesuai dengan cara hidup mereka, cara culture yang mereka ada dengan kehidupan asal mereka. Jadi orang Melayu ni dia mudah kata kenapa orang Arab susah nak masuk Islam. Berbagai masa zaman Nabi dakwah berbagai-bagai cara pun payah nak masuk Islam. Kan sampai kan kita kata ayah pula dah apa saudara Nabi pun tak nak masuk Islam. Sebab apa orang Arab ni payah sangat. Payah hati dia kekeh kan. Kenapa orang Melayu ni mudah aja mai kita kata para pedagang aja mai singgah kedah ni pun mai singgah kita kata mai singgah sini kawasan ni lah kan. Datang singgah sini pun boleh kita kata membawa pengaruh besar kepada kepercayaan orang-orang Melayu kan. Adakah orang Melayu ni mudah dipengaruhi, mudah percayalah kepada sesuatu, kena tipu pun orang Melayu kan. Macam mana? Okay. So apa yang kita boleh imaginekan, boleh beri gambaran tentang Melayu ni. Hati Melayu sebenarnya dia adalah satu, dia seorang Melayu ni dia punya sifat yang mudah kesian. Sebab tu kalau tengok kan yang banyak memberi sumbangan kepada orang luar bila ditimpa bencana. Orang Melayu lah banyak memberi sumbangan. Sebabnya orang Melayu ni hati dia lembut je kan. Lembut. Mudah tipu pun orang Melayu juga. Tapi mungkin kita kata cara hidup orang Melayu dengan ajaran Islam tu dia seakan-akan memberi rangsangan yang macam magnet tu, ada tarikan yang macam yelah saya pun rasa macam tu juga. Macam contohnya adab kepercayaan tu dengan amalan adat budaya tu. Macam orang Melayu kan dia budaya dia menghormati orang tua, raja, orang
sekeliling, tolong menolong. Dan Islam kan banyak ajar gitu kan, cara bercakap dengan lemah lembut, bersopan santun kan, berbudi bahasa, macam bukan kata agama lain tu tak ada, cuma dari segi mungkin konten yang ada pada agama tu tak selari dengan cara hidup mereka. Jadi Islam tu ada sampai dia rasa macam ngam pula, macam tu kan, tak tahulah. Sebab mereka dulu tak ada yang tak ada agama, percaya pada animisme, pokok, hutan, apa-apa je lah yang berkait dengan alam. Jadi di sini selepas Islam tu sampai, mereka berubahlah kepercayaan tu, percaya kepada Allah SWT dan juga hari pembalasan. Walaupun adat kepercayaan Hindu, Buddha dan animisme masih diamalkan oleh masyarakat Melayu pada peringkat awal kedatangan Islam, namun lama kelamaan ianya mula terhakis lah. Pergi zaman moden sekarang ni banyaklah yang terhakis, betul-betul terhakis lah kan. Okey. Kemudian kedatangan Islam dari segi politik, politik atau kerajaan, di mana wujudnya pusat kerajaan Islam di alam Melayu seperti kerajaan Islam Aceh, Perlak, Samudra Pasai, Melaka, Mataram, Kedah dan juga Johor. Sistem pemerintahan bersultan diperkenalkan, iaitu jawatan mufti turut diperkenalkan bagi menasihati sultan dalam hal ehwal agama Islam. Dari segi sosial terdapat nilai persamaan antara manusia, tidak wujud lagi kita kata sistem perhambaan dan juga amalan kasta. Jadi dulu ada tak? Saya sebut kayu orang tadi, ada kan? Betul tak? Dia ada wujudnya struktur sosial dalam kalangan masyarakat Melayu dulu. Ada raja, ada ulama, ada pembesar, ada tapi kita tak ada perbandingan lah di situ. Ada tu ada sebenarnya. Tapi kita melihat daripada keseluruhan, bukan daripada pihak atasan sahaja. Kalau dia buat salah tak perlu hukuman sebab dia kan raja, macam tu. Tak boleh lah, sebab kita selagi mana kau manusia, selagi kau buat salah, lagi tu akan ada pembalasan. Itu. Sesungguhnya masih lagi kita lihat bahawa status atau golongan bangsawan dengan rakyat masih ada perbezaan, tapi tak adalah begitu ketara. Itu hubungan sosial yang berlaku selepas kedatangan Islam. Islam mengajar anggota-anggota masyarakat Melayu supaya mereka mengeratkan hubungan persaudaraan sesama Islam, bantu-membantu dan juga tolong-menolong. Undang-undang kita lihat dia berlandaskan syariat Islam, diperkenalkan seperti hukum Kanun Melaka, hukum Laut Melaka di zaman Kesultanan Melayu Melaka. Pengaruh undang-undang Islam juga turut menggantikan undang-undang adat. Ini dapat dilihat dalam undang-undang Pahang, di mana undang-undang Johor dan juga Perlembagaan Terengganu. Dia ada banyaklah undang-undang yang berkait dengan Islam. Okey. Seterusnya dari segi ekonomi. Tadi kedatangan Islam segi akidah, politik, sosial dan undang-undang. Kemudian masuk kepada kesan ke atas ekonomi. Jadi kedatangan Islam ini juga telah meningkatkan aktiviti perdagangan, namun aktiviti seperti pertanian, penternakan masih lagi berjalan. Antara amalan riba, merampas, menipu, jual beli lagi tidak diizinkan lah. Seperti dahulu mungkin ada, tapi yang ni kalau sampai timbangan pun kita tak boleh menipu. Bagi mendapat keredaan Allah dan kepentingan umum, iaitu kekayaan yang diperoleh hendaklah dikeluarkan zakat dan digalakkan kita berwakaf dan juga melakukan amalan baik. Dari segi kesenian juga kita lihat terdapat pengaruh Islam dalam bidang kesenian yang meliputi pelbagai aspek seperti arkitektur, epigrafi, kaligrafi, seni ukir, seni logam dan juga sebagainya. Aspek arkitektur atau seni bina ini dapat dilihat pada bangunan masjid, surau dan juga madrasah, istana, rumah, kota dan sebagainya. Jadi kalau kita pergi ke mana-mana masjid, kita akan nampaklah binaan masjid itu dipenuhi dengan unsur-unsur Islam seperti bumbung, mihrab, kubah, mimbar, menara, tulisan khat yang menghiasi dinding.
Dan seterusnya epigrafi seperti prasasti ataupun batu bersurat atau batu-batu nisan biasanya terdapat dalam tulisan kalimah Arab dan juga potongan ayat-ayat Al-Quran serta angka Arab. Batu nisan di langgar Kedah misalnya terdapat catatan kalimah syahadah dengan tulisan hot kufi. Manakala prasasti di Terengganu terdapat nasihat dan perintah bagi mentaati hukum-hukum syarak. Okey, jatuh. Kemudian pergi pada bahasa dan sastra. Okey, kemudian bahasa dan sastra telah menjadi bahasa ilmu dan juga bahasa lingua franca di alam Melayu. Sistem tulisan dipengaruhi oleh Arab Jawi di mana munculnya sastra Melayu yang bercirikan Islam iaitu prosa dan puisi. Kalau orang tanya kita lah apa beza prosa dan puisi, hikayat adalah merakumi Nabi Muhammad, hikayat bulan terbelah macam cerita-cerita tu adalah daripada bentuk cerita-cerita kisah benar. Puisi adalah dari segi syair perahu, burung pingai, karya Hamzah Fasuri dan juga syair Nur Muhammad dan Nabi Ayub. Pendidikan dan ilmu syariah adalah melibatkan kedatangan Islam ini menyemarakkan perkembangan ilmu pengetahuan berbanding dengan sebelum Islam. Antara ilmu yang diberi perhatian iaitu ilmu usuluddin, ilmu fiqh dan ilmu tasawuf. Antara kitab penting yang menjadi rujukan adalah Ad-Dur Al-Manzum iaitu daripada Abu Isa Ash-Shirazi, kitab Ihya Ulumuddin oleh Ibn Al-Ghazali dan kitab Minhaj Al-Talibin daripada An-Nawawi. Kemudian aktiviti pendidikan berlaku di istana, di rumah ulama, masjid, surau, di institusi pondok, madrasah. Juga terdapat guru-guru daripada Arab, Parsi dan Turki. Mereka ambil daripada negara luar untuk memberi didikan daripada orang-orang di lokal lah tempatan. Perkembangan ilmu dan pendidikan ini juga telah melahirkan ulama Melayu seperti Nuruddin An-Namiri. Karyanya adalah Hidayatul Al-Iman dan Siratul Mustaqim. Abdul Rauf Mansuri. Karyanya adalah Umdatun Al-Muhtaji. Jadi nama-nama kitab-kitab ini menjadi rujukan dan diterjemah daripada bahasa Arab ke bahasa Melayu. Okey. Manakala dari segi kita kata sejarah pencapaian apa pencapaian tamadun Melayu. Pencapaian pertama kita lihat dari segi struktur pemerintahan lah. Wujudnya beberapa pusat kerajaan Kesultanan Melayu yang membuktikan bahawa tamadun Melayu telah mencapai kegemilangan dalam pemerintahan dan pentadbiran. Antara kerajaan Melayu antaranya Seri Buza Islam di Palembang, Samudra Pasai di Aceh, Melayu Melaka di Tanah Melayu, Patani di Thailand, Johor Riau, Mataram dan juga Sulu. Setiap kerajaan juga telah melaksanakan sistem pemerintahan berasaskan Islam. Contohnya Hukum Kanun Melaka, Laut Melaka yang menjadi kawasan kita kata pelaksanaan pemerintahan Melayu yang melaksanakan undang-undang Islam. Sistem pemerintahan kerajaan Melayu ini ditulis di naskah-naskah Melayu dan juga batu-batu bersurat. Dari segi ekonomi, antara kegiatan ekonomi orang Melayu ialah dari segi perdagangan yang berpusat di pelabuhan di alam Melayu. Antara pelabuhan yang terkenal ketika itu adalah Pasai, Melaka dan Aceh. Aktiviti perniagaan di pelabuhan sentiasa dipantau oleh jawatankuasa khas yang ditubuhkan. Kegiatan perdagangan memberi kesan juga kepada kemunculan bandar dan pekan. Masyarakat pedalaman turut mengambil kesempatan memasarkan hasil-hasil mereka di pekan dan juga di bandar-bandar. Penggunaan mata wang dalam urusan perdagangan membuktikan bahawa pencapaian tamadun Melayu dalam bidang ekonomi adalah sangat memuaskan dan majulah sikit kita katakan. Sebelum-sebelum ni mungkin dia ada hubungan tu ada, tapi selepas Islam tu dia nampak lagi adanya pencapaian yang luar biasa. Sebab tu kita nampak tamadun Melayu di Melaka pada ketika itu sangat kita kata berada zaman kegemilangan yang termasyhur di dunia, bukan di Malaysia, di semenanjung Malaysia pula.
bukan di alam Melayu sahaja ataupun di Asia sahaja ketika itu sampai ke dunia lain sampai ke Eropah tu. Sampai Eropah boleh datang sampai sini kan serang Melaka. So kita lihat pendidikan dalam masyarakat Melayu dia ada dua, satu tidak formal dan satu formal lah. Pendidikan formal berteraskan pendidikan seperti tauhid, fiqh, akhlak, tafsir. Ada berok. Aisyah tu. Seperti masjid, pondok dan madrasah. Pendidikan tidak formal iaitu pengetahuan yang diperoleh secara tidak langsung dalam kehidupan. Pendidikan tidak formal iaitu pengetahuan yang diperoleh. Kita tengok adik sekejap. Tengok adik duduk sana. Pendidikan tidak formal atau iaitu pengetahuan yang diperoleh secara tidak langsung dalam kehidupan bermasyarakat seperti kemahiran berfikir, berbudi bahasa, juga telah menghasilkan teknologi pertukangan, pembuatan dan juga perkara yang berkait dengan kraft tangan, pembuatan kraft tangan. Bukti pencapaian pendidikan dalam tamadun Melayu adalah wujudnya institusi pendidikan Islam, iaitu di istana adalah ditempatkan di kawasan untuk orang-orang yang bergolongan atasan lah, sultan, bangsawan kan. Mereka ni diberi didikan yang luar biasa daripada pengajar, tenaga pengajar dia daripada ulama-ulama daripada negara-negara luar kebanyakan datang dan mereka banyak buka kelas-kelas pengajian agama kepada orang awam juga. Kecenderungan sultan menguasai pendidikan Islam juga telah mendorong ulama melakukan penterjemahan kitab-kitab Arab kepada bahasa Melayu. Kemunculan golongan intelektual Melayu, mereka berperanan menyebarkan ilmu pengetahuan dalam bidang agama dan juga falsafah. Iaitu dari segi kelahiran naskah-naskah Melayu dan juga manuskrip Melayu, kita nampak di sini bahawa ia dapat menghasilkan naskah yang dihasilkan daripada segala aspek seperti perubatan, ilmu falak, undang-undang, pemerintahan, pertanian, ilmu-ilmu pelayaran pun ada dalam ni. Tapi ini kita kata kalau orang tanya kita lah apa dia punya tempat institusi orang-orang dulu belajar, dia tengok juga kedudukan tu lah yang ada daripada istananya, ada di masjidnya, ada di madrasahnya, ada di rumah-rumah tok guru, pondok. Kalau macam belajar kat rumah-rumah ni selalunya dipanggil tempat yang tidak formal lah, kawasan yang tidak formal ataupun institusi yang tidak formal, macam dia bukan institusi lah, rumah-rumah orang je kan. Jadi dia tidak belajar secara tidak formal lah. Tapi kalau belajar kat pondok ke, madrasah ke, pusat pengajian ke, dia ada tempat yang formal lah. Kemudian komunikasi ia terjalin melalui hubungan perdagangan, diplomatik dan budaya. Jadi perdagangan ni berlaku kita kata daripada jualan barangan dan sebagainya. Diplomatik ni terjalin, kadang-kadang mereka ni nak dapatkan kuasa untuk diiktiraf, dapat pengiktirafan daripada mana-mana negara lah. Contoh macam Parameswara kan, bila dilantik jadi raja, dia nak dapatkan pengiktirafan daripada negara luar seperti China. Jadi Maharaja China pada waktu tu dia telah memberi pengiktirafan kepada Parameswara menjadi raja di Melaka ketika itu. Jadi hubungan diplomatik pun terjalin. Begitu juga dengan budaya. Budaya terjalin juga dengan budaya yang ada. Kemudian komunikasi ini banyak diasaskan oleh oleh polisi pemerintahan sehingga terjalinnya interaksi antara rumpun Melayu. Dan pemerintahan kerajaan Melayu turut berinteraksi dengan tamadun lain termasuk Eropah. Buktinya ada surat yang melibatkan komunikasi antara Raja Melayu dengan pihak kerajaan British ketika itu. Seterusnya dari segi sastra, kita tengok sastra Melayu berbentuk prosa dan puisi. Tadi kita katakan prosa ni dalam bentuk hikayat banyak gitulah, tapi dia adalah karya yang bentuk karangan, iaitu yang menjelaskan sesuatu. Puisi pula adalah satu karya yang memaparkan kemahiran bahasa dan penguasaan penggunaan kata. Jadi penulisan sastra meliputi bidang kenegaraan, pemerintahan, agama Islam dan juga undang-undang. Kemahiran pembuatan, masyarakat Melayu terkenal dengan kemahiran pembuatan barangan keperluan yang dipenuhi dengan ciri agama dan nilai estetika.
Jadi banyak kita kata peninggalan daripada Islam tu ke alam Melayu ni telah merangsang kepada kejayaan masyarakat Melayu ketika itu, sama ada dari segi politik, ekonomi, komunikasi, pendidikan, sastra, kemahiran dan sebagainya. Semuanya berkait dengan kita kata masyarakat luar juga datang membawa sumbangan tersebut. Okey, pandangan semesta tamadun Melayu ada beberapa yang kita sebut tadi. Satunya akidah Islam. Boleh tak duduk? Tengok TV je. Bawa. Kejap lagi. Bagi kelas sekejap. Kemudian dari segi akidah Islam kita tengok adalah meliputi apa yang kita sebut tadi, apa yang ada dalam alam semesta tamadun Melayu tadi tu, iaitu kepercayaan kepada Tuhan ataupun kita kata hari pembalasan atau perkara yang baik perkara yang baik, benda yang dia diberikan ganjaran baik-baiklah, buruk-buruklah macam tu. Yang kedua, ketaatan mereka kepada sultan. Sebab tu dulu kita tengok kalau raja ni memeluk Islam, rakyat jelata pun akan turut serta memeluk Islam. Sebab mereka sangat taat kepada sultan pada ketika itu. Kemudian seterusnya berpegang kepada adat resam. Memang kalau orang-orang dulu dia orang kata biar mati anak jangan mati adat kan. Jadi mereka sangat berpegang kepada adat budaya asal mereka lah. Kemudian tamadun Melayu juga berasaskan kepada hubungan masyarakat antara orang yang lebih tua dengan orang muda. Contoh bagaimana cara orang muda nak menghormati orang yang lebih tua. Hormat daripada orang yang berumur lah maknanya di situ. Kemudian dia mengutamakan ikatan kekeluargaan. Ini sangat penting. Dan seterusnya adalah saling menghormati antara satu dengan yang lain. Okey, seterusnya dari segi pencapaian dalam pelbagai bidang, dia ada persuratan, kesenian dan sains teknologi. Yang ini terakhir saya nak kena cepat sikit hari ni. Seterusnya persuratan, kita lihat ada sebelum Islam dan selepas kedatangan Islam. Bentuk sastra lisan dan hikayat seperti cerita mitos, lukisan tubung, cerita legenda Masuri, cerita Magastua, Sang Kacih atau pantun gurindam. Dia adalah cerita-cerita mitos ni yang dibawa daripada cerita-cerita rakyat ataupun cerita-cerita orang-orang dahulu. Kemudian selepas kedatangan Islam, sastra kitab Syarabu Ashikin karya Hamzah Fansuri telah digantikan. Sastra kenegaraan, Tajuk Salatin karya Bukhari Al-Jauhari, historiografi iaitu Sulalatul Salatin daripada karya Sri Lanang, astronomi Ilmu Falak karya daripada Syekh Ahmad Al-Fatani dan Muhammad dan matematik daripada Raudatul Al-Husab fil Al-Akmal, Al-Hisab daripada karya Syekh Ahmad Abdul Latif Al-Khatib. Jadi daripada karya-karya ni kita lihat pemikiran orang Melayu kepada cerita dongeng tadi tu bertukar kepada cerita-cerita benar. Mungkin banyak cerita-cerita daripada sejarah-sejarah Nabi, kisah-kisah yang berlaku dan sebagainya. Kehidupan-kehidupan yang benar lah maknanya di situ. Kemudian seterusnya dari segi kesenian, dia ada tari, muzik, khot, bela diri, pertukangan, tenung, sulamat, ayaman dan kulinari. Okey, dari segi kesenian dia ada berbagai seni tari Melayu iaitu kita tengok tarian Zapin iaitu daripada Johor, tarian Canggung, Perlis, tarian Gamelan Terengganu, Inang daripada Melaka, Joget Pahang, Lilin Indonesia, Makyong Kelantan dan juga tarian Piring daripada Minangkabau, salah tulis. Okey, seterusnya muzik, dia ada gong, canang, bonang, sarung, kompang, angklung dan rebana. Ni nama-nama muzik ada pada zaman dahulu jenis-jenis alat muzik dia lah. Tapi saya kalau dengar alat muzik dia orang ni memang akan rasa tenang kan. Kalau nak konvo kita pakai yang inilah keng kan. Dia macam tenang je bunyi dia tu kan. Kalau kahwin pun sama alat muzik dia sangat macam menenangkan lah, memberi ketenangan kepada masyarakat. Okey, seterusnya seni ukir. Dia ada seni ukir, kemudian seni bela diri. Kemudian kalau kita tengok seni bela diri ni memang sangat hebat lah. Mereka ada identiti sendirilah. Kalau kaum setiap bangsa ni dia ada, Cina pun ada, Melayu pun ada.
Dan kalau kita lihat dari segi seni bela diri ni, dia memberi satu kita kata keupayaan bangsa Melayu ini dalam mempertahankan masyarakat dan negara dia. Macam Lanum ke apa ke kan, mereka ni sangat orang kata dari segi pertahanan tu bukan hanya dari segi senjata tu je tetapi dari segi kelincahan mereka dalam seni bela diri tu. Bagaimana mereka pandai dalam ilmu-ilmu tersebut. Tapi itulah seni bela diri ni kadang-kadang ada juga orang tak unsur-unsur mistik kan, macam-macam lah. Tapi itulah, itu cerita-cerita dululah. Okay. Seni pertukangan dia ada rumah, senjata dan perahu. Seni tenun sulam dan ayaman, dia ada baju, dia macam dia buat craft tangan lah, barang-barang craft tangan, suka apa semua tu. Okay, kemudian dari segi kulinari adalah masakan Melayu dan ini kita kata makanan-makanan daripada Indonesia. Kalau Indonesia ni dia kata nasi apa Minangkabau orang Bugis, dia orang ni jenis lain sikit kan masakan mereka ni. So kalau Melayu Semenanjung ni lain sikit pula. Tapi bila nak declare tu, kalau pergi luar negara kan nak cakap macam sate contohnya, marah Indonesia kata itu dia orang ada stamp kata itu adalah stamping lah, betul. Dah declare kata itu yang mereka punya nama makanan mereka lah, asal daripada negara mereka. Bakal nak declare lah tapi sebenarnya kita ni sama je dalam Melayu kan. Jadi dia tak ada beza pun sebenarnya Melayu. Dia sebenarnya Melayu lah walaupun di Indonesia kan. Tak kena nak berebut sangat lah kan. Sama je. Kalau kata kari tu daripada mana pula kan. Daripada India kan. Jadi dia berbagai variasi itulah di bawah. Tapi sebenarnya masakan Melayu ni yang paling ni adalah nasi lemak lah. Seterusnya adalah sains teknologi. Dia ada teknologi pertanian, alam bina dan tekstil dan juga warna. Dan selalunya kita lihat dari segi ukuran timbangan dan sukatan. Kita nampak jenis-jenis sukatan dengan ukuran timbangan ni dia ada nama-nama sains nama saintifik dia lah, ataupun sukatan ni ada link, ada cupak, ada gantang, koyan ni. Kalau sebut sukatan tu dia ada nama sukatan dia, link, cupak, gantang dan koyan. Timbangan dia ada mayam dan saga. Dan juga ukuran jengkar, hasta, depa dan pelur. Okay, habis. Itu saja. Ada soalan tak? Pak Mina nak kena cepat hari ni. Dah sikit. Okay. Ada soalan? Tak ada. Okey, semua dah isi kehadiran ke? Dah isi kehadiran dah? Semua? Yang baru masuk tadi isi dah ke belum? Jangan tak isi. Isi. Tidak Okey. Okey, kita dah masuk pukul apa? 9.20 dah Okey, ada soalan berkaitan dengan assignment nak tanya tak? Tanya apa-apa? Tak ada. Semua buat dah ke? Siap dah? You wawancara dah? Buat wawancara ke? Semua buat ke apa? You buat? Belum. Bila nak bergeraknya kerja? Belum lagi. Ni dah minggu ke-5. Kena cepat tu. Bila nak bergerak? Jangan tangguh-tangguh kerja takut kita ni kadang-kadang. Madam dah boleh buat IV ke madam? Dah boleh buat interview ke? Yalah, kan saya cakap minggu ke-5 dah boleh start. Okay. You boleh start dah minggu ke-5 ni. Minggu ke-6 you all dah kena buat susun you all punya ni masuk dalam Google Site. Minggu ke-7 tu nak kena hantar dah. Minggu ke-7 tu you all hantar last hari bulan 14 hari bulan 14 hari bulan 1. Okay, 14 hari bulan 1 kena hantar semua. Tu deadline saya bagilah.
14/1. Tapi presentation selepas sebelum presentation kan saya nak kena semak dulu kan. So lepas you all dah hantar tu saya akan semak dulu insyaAllah. Lepas tu naik cuti tu berapa bulan Saya tengok tarikh sekejap. Tarikh dia bulan 1 kan. Naik cuti 28 kau cuti berapa bulan? 26 Betul tak? 26 je. Lepas tu 4 bulan lah. Masuk bulan 2 lah kan? Masuk bulan 2 present boleh? 4 bulan tu hari Jumaat macam itu. Hari 31 hari bulan 1 31 bulan 1 hari bulan 2 sampai 4 bulan. Maksudnya minggu tu minggu presentation Sekejap. Okay, minggu tu minggu presentation boleh ke? Tak apalah dek, nanti. Madam tarikh dia. Lama gitu. 31 dua kelas hari Senin kan? Start present 31 hari bulan sampai 4 hari bulan. Maknanya minggu tu adalah minggu presentation. Tak tahulah minggu ke berapa sekarang ni minggu ke 5, 6, 7, 8. Okay. You all cuti seminggu kan? 8. Kejap. You all cuti seminggu Bukan cuti madam. Kejap. Pening You mesti you all masuk Rabu tak? Sebab you all cuti 26 kan? You cuti seminggu kan? Tak boleh 31. Hilang lah. Sebab you all masuk hari Rabu betul tak? So you all cuti semester break pun hari Rabu. Bukan? Betul kan? 26 hari bulan kan? So you all masuk 2 hari bulan lah kan? Betul tak? 2 hari bulan 2. Betul kan? Betul. So di sini you all kena present pada hari Khamis. Hari Jumaat. 4 hari bulan. Okay? 4 hari bulan 2. 14 hari bulan 2 sampailah pergi kepada mungkin tak habis lah, kita mungkin 2 jam mana cukup kan. Kita kan continue lah. Continue hari Isnin pula. Okay, 7 hari bulan. Okay, dalam minggu bulan 2 tu, awal bulan 2 tu proses kita buat presentation lah. Awal bulan 2 tu. Boleh Boleh Saya tak mau rushing sangat. Boleh. Buat tu. Tak mau you opening pula sekali lagi kan. Tarik. Tapi ni tarik dia You all decide lah. Decide nak buat memang kita kena decide 4 hari bulan ni. 4, 7 dan 11 hari bulan tu. Presentation. Ikut tarikh kelas kita tu lah. Hari kelas kita tu. Okay. Lepas tu kalau boleh madam nak cuba you all habiskan cepat sikit chapter-chapter ni kan. Chapter 1, 2, 3, 4 sampai kita fokus untuk buat quiz. Banyakkan buat quiz. Bantu you all untuk final. Kan. Ulang kaji lah. Lepas tu mungkin lepas cuti tu juga kita akan buat quiz lah Okay. So far ada soalan tak nak tanya apa-apa? Tak ada. Next week ni Isnin. Okay. Oh, ada soalan. Saya suka dengan kumpulan you all ni section berapa? Section 2 sebab you all ni macam ada feedback lah kalau dengan saya kan tanya ni you all ada feedback, tapi kalau macam ada satu kelas tu saya tak tahulah apa masalah dia orang kan. Bila tanya je dia orang langsung tak ada suara, diam. Saya takut macam saya ke yang cakap seorang kan. Dia tak ada feedback kan. Risau takut dia tak dengar suara saya ke kan. Itulah risau kelas online ni.
Nak minta tengok soalan grup kita orang boleh? Boleh. Grup 5. Bulan 5. Okay. You order breakfast belum? Belum ada. Belum. Orang mandi pun belum. Saya pun belum. Mati belum. Semua belum. Semua belum. Solat dah belum? Solat subuh tak? Dah yang tu dah. Dia nak cakap subuh pun belum nak kena ganti. Kalau dah hari-hari duk apa ni tak boleh nak ganti dah. Okay. So kumpulan 1. Wah, menarik kumpulan 1 Dah siap dah. Bagus. Macam ni lah saya nak. Bagus. Ni soalan dia ada berapa? Ada 5 soalan Okay, bagus. Kumpulan 2. Kumpulan 2 tak buat lagi. Ada. Kita bagi tong tak letak kat sini. Letak dengan letak. Letak siap-siap. Supaya saya nampak. Okay. Kemudian kumpulan 3. Okay, dah ada. Bagus. Dah ada gini. Okay. Kumpulan 5. 4 mana? 4 bawah sekali. Dah susun 4 biasa. Okay. 5 penyertaan masalah. Okay, bagus. Okay. Kumpulan 5. Bagus. Okay. Okay. Bagus. Okay, kumpulan 6. Kumpulan 8 dah. 6 mana? 6 bawah. Okay, ada. Okay. Alright. Kejap. Ibu Nabil dah ni. Okay, kumpulan 9. Okay, bagus. Dah ada semua dah. Okay. Nanti you all buat Google Site Boleh buat sikit-sikit dah Google Site masuk sikit-sikit Okay, seterusnya kumpulan 6. Okay, ada kumpulan 6. Kumpulan 6. Okay, kumpulan 7. Ar-Rashidin. Okay, kumpulan seterusnya nombor 4. Okay. Itu je. Okay, saya rasa semua okey dah. Semua kumpulan 2 tak masuk lagi Nanti boleh masukkan Baik. Dah siap lah. Siap. Okay, semua bagus semua. Saya suka. Cuma itulah yang mana penyertaan masalah tu kalau ada yang tertinggal rujukan tu sila masuk Ada yang tertinggal tadi saya nampak. Tapi tak apa, boleh masuk lah. Okay. Makan roti dulu. Okay. Itu saja. Tu Madam dah keluar. Kumpulan 2. Ni kumpulan 2 dah masuk. Masuk. Tu. Bagus kumpulan 2. Bagus. Okay, bagus. You all boleh buat bila wawancara tu? Minggu ni, minggu depan pun boleh. 4 je. Depan lah satu Minggu depan lah. setengah jam kan. Kenapa huruf besar Allah Ta'ala tu? Allah tu kecil je. Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Okay. Okay. Jadinya untuk minggu ni you all dah siapkan, Alhamdulillah syukur, nikmat. You all dah siapkan problem statement, ada objektif, dah ada soalan untuk responden. Okay, jadi minggu depan you all dah start boleh buat dah untuk responden punya wawancara. Tetapi boleh terus siapkan juga untuk Google Site masing-masing. Okay. Media wawancara berapa lama? Wawancara terpulanglah 60 minit ataupun 30 minit. Okay. Tapi kalau nanti di bahagian rujukan nanti you all make sure buat ikut APA style APA style. Tahu tak APA style tu macam mana? Tahu. Tahu Okay. Buatkan, jangan bagi link Jangan bagi link rujukan tu. Salah tu bagi link tu.
bagi link dekat sini tak apa, dekat you punya dalam Mana yang isi tu berdasarkan interview tu ke? dia nanti isi ni, dekat isi tu nanti you all buat gini. Mana isi tu siapa buka air pula? Okay, isi ni contoh isi lah kita kata. Okay. Buat satu wawancara untuk soalan kan, respon daripada besar. Respon kan. Responden satu, contoh. Soalan dan jawapan. So you all kena explain lah yang relate dengan jawapan responden satu, soalan nombor 1 dengan objektif kajian. Contoh objektif kajian you apa? Latar belakang contoh. Okay. Tema dia ambil satu objektif yang pertama, you all cerita tentang mengenal pasti punca. Okay, punca-punca. Punca-punca. Kan? Ini adalah tema kepada you punya objektif tu. Punca-punca dia kan. Jadi you masuk punca terus kat sini. Okay. Kalau punca tu responden 1 kata apa? Okay. Responden 2 kata apa? Isi tu semua dari interview tu lah. Daripada interview tu, soalan daripada interview tu. Okay. So di sini you all kena letak jawapan dan soalan dan respon daripada responden, and then you all kena explain. Buat bandingan lah ataupun buat combine lah antara jawapan daripada responden dan dia disebut sebagai sumber pertama dan sumber kedua, dikombainkan. Maknanya primary sources dengan secondary sources tu dikombainkan dan dibuat sedikit bandingan apa yang dikatakan oleh responden 1 dan 2 and then apa yang dikatakan oleh kajian-kajian lepas. Adakah pandangan itu ada beza ataupun tidak? Faham tak? Responden seorang kan? Tak, 1 dan 2 lah. 1 dan 2. 1 dan 2. Responden kena 2. Kenapa? Oh, 2. Okay. Responden kena 2 orang. Ambil je lah siapa-siapa pun. Okay, jadi tapi dia masuk sekali? So interview tu buat lain-lain ke? Dia orang join sekali? Boleh join sekali. Boleh join sekali. Seorang. Tak apa. 2 orang kan, saya cakap 2 orang dulu ni. Okay, cuma soalan dia tu terpulang lah nak buat mana-mana pun. Responden dia kena 2 orang. Ambil, sebab kita nak tengok pandangan responden tu ada beza tak beza. Itu je. Tak ada ke responden? 1. Ada 1 je. Tak tahu, biasa 1 senang lah sikit. Bukan senang lah. Tak tahu sebab you buat LGBT tau. Saya lah responden yang terlibat dengan LGBT pun boleh. Bukan tu kumpulan saya. Tu pandai dah. You carilah orang yang terlibat dengan LGBT pun boleh. Bukan madam. Tu kumpulan saya, bukan kumpulan dia. Tak bukan kumpulan mana. Maksudnya kumpulan mana-mana pun tak apa. Tapi setiap kumpulan kena ada 2 orang responden kan? Betul madam. Faham tak? Contoh. Tajuk you apa? Contoh. Kalau LGBT contoh, carilah orang terlibat dengan LGBT pun boleh. Pengalaman dia, cerita pengalaman dia kan? Apa yang berlaku pada dia pun boleh. Tak masalah. Okay? Madam, nanti video wawancara tu upload dalam Google Site kena upload dalam Google Site. Okay. Madam, kiranya kalau 2 responden termasuk masuk sekali, maksudnya 60 atau 30 ni lah masa. Terpulang lah kat you all decide lah berapa lama mana yang you all nak buat. Okay. Tak boleh saya nak cakap sejam, sebab masa tu you all tentukan. Betul tak? Tak boleh cakap 60 minit, tak boleh cakap 30 minit kan. You all decide sendiri lah. Tapi kalau boleh jangan panjang sampai lebih pada 1 jam. Betul tak? Betul, sebab dalam instruction tu 30 hingga sejam je. 30 minit hingga 1 jam itu. Kalau dah rasa tak ada sangat responden 2, tak payah buat pun tak apa. Kalau tak ada sangat. Kalau ada lah. Tak ada sangat, buat 1 je.
Tapi Tapi kena makan banyak effect kajian kan? lepas lah. Kena bagi banyak kajian lepas. Okey? Boleh? Boleh, madam. Okay. Jadi you all boleh siap lah, buatlah bila-bila you all free. Hari ni Jumaat free kan, you all bincang lah dengan ahli kumpulan masing-masing. Nak interview tu, lepas tu nanti bolehlah dalam Google Site. Okay. Okay, tu je lah hari ni. Saya macam tak ada pengasuh hari ni. So madam tadi deadline untuk assignment ni 14/1 kan? 14/1. Sebab saya nak semak lagi nanti. Tak sempat you all. Nak baca satu artikel, satu assignment lama mana masa nak semak. Kiranya after 14/1 tu boleh betulkan lagi Lebih pada 14 bulan tu. Tengoklah. Kalau hantar 14 bulan tu, kalau saya rasa nak suruh betulkan, saya suruh betulkan balik. Tapi tengoklah, selalunya saya jaranglah bagi balik betulkan. Tapi kalau teruk sangat assignment tu, baru mungkin saya akan suruh betulkan lah. Kan? Boleh Faham. lah. Kalau tak Apa-apa semua dalam Google Site kan madam kan? apa-apa semua dalam Google Site. Nanti bagi link je. Alright. Saya. Itu je lah, hantar dalam Google Doc ni juga lah kan. Atas tu kan link dia kan. Masuk link tu je lah. Link Google Site. Kat atas tu. Ni. Ada yang buat Google Site ni. Ni. You all dah buat dah? Tu group tapi belum lagi nak isi apa. Baru buat tapak Buat tapak dia dulu. Sikit-sikit kan. Pandai dah, boleh buat dah. Hebat dah. Google Site nanti you all boleh guna untuk berniaga sekali. Nak berniaga barang. Boleh berniaga pula pakai Google Site. Okay. Betul madam. Dia kalau dah siap cantik. Kan dia boleh masuk Google Site, dia sangat macam friendly kan, boleh masuk macam-macam. Sebab kalau kita sekarang ni kita dah teknologi kan, nak pakai kertas ni dia terlampau apa kata apa? Terlampau teruk. Bukan ni, dia had dia tak boleh kita nak tambah-tambah benda lain kan kalau kertas kan. Kalau kita guna PowerPoint pula boleh PowerPoint, tapi PowerPoint ni macam dah biasa sangat kita guna, so macam tak seronok lah. Tapi kalau pakai pakai Google Site ni nampak macam eksklusif sikit lah kita punya. Orang nampak pun macam wah hebatnya kan budak ni kan. Dia bukannya pandai dari segi buat assignment je, pandai dari segi teknik, dari segi digital lah, teknologi digital kan. Barulah kita kata nama college Polytech tu ada test tu teknologi. Betul tak? Habis cerita. Kali tu. Okay, jadi you all boleh teruskan lah. Siapkan mana-mana yang patut. Okay. Ada apa-apa lagi nak tanya? Maksudnya itu je madam. Itu saja. Itu semua, tak ada apa-apa Okay, kita jumpa lagi insyaAllah. Hari apa? Hari Isnin. Hari Isnin kan? Isnin betul. Okay. Bye semua. Bye, thank you madam. Thank you, Salam. madam. Bye. Bye, madam. Thank you.